Didik TV KPM. Okey, kita telah pun siapkan kita punya karya akhir kita. Wow. Okey, ini yang cikgu punya. Cantik. Okey, cikgu dah gunakan pelbagai warna dalam cikgu punya karya. Jadi cikgu nak tengok Chris punya pula macam mana. Tengok tadi bersusah payah mewarna tadi kan. Jeng jeng jeng. Wow, Nampak? cantiknya. Cantik tak? Cantik kan cikgu? Cantik. Cikgu suka. Wah, hebat lah. Okey, untuk nampak tak cikgu untuk Pokok pokok kelapa ni, tu. Aha. pokok kelapa ni, Aha. Chris guna penanda pen penanda boleh tak cikgu? Boleh. Hitam tu nampak lebih pekat ni. Cantiklah Chris. Cikgu Okey, suka dah siap dah cikgu? Dah siap lah tu. Cuma karya kita memang dah siap. Tapi kita boleh buat kemasan pada kemasan karya. tu apa, cikgu? Kemasan tu macam kita letakkan bingkai. Kita nak bingkai pada kita punya karya supaya bila kita pamerkan tu dia nampak lebih kata apa lebih cantik, lebih kemas. Dan kalau kita nak pamerkan untuk jualan pun boleh. Oh, macam gambar-gambar ni lah cikgu. Ya, Ada betul. bingkai. Ada bingkai kita dah buat macam tu. Jadi kita nak faham. terus kepada proses buat bingkai gambar. Okey, kita sedia satu karya akhir. Yang kedua, inilah kertas kad ni. Yang ni kertas saiz kad A3. Saiz A3. Besar sikit daripada A3 rasanya. Okey, tapi okeylah ni macam ni. Kalau kita nak ukur, nak samakan pun boleh. Kalau kita nak agak-agak pun tak apa sebenarnya. Okey, baiklah. Tapi lebih cantik kalau kita ukur kan. Ya. Okey, cikgu tambah sikit Chris boleh Boleh cikgu. Okey, kita nak mengukur ni, kita gunakan pembaris lah, senang. Untuk murid-murid di rumah, gunakan pembaris. Ukur supaya dia seimbang, kiri, kanan, atas dan bawah. Okey. Kemudian kita tampal sajalah nanti. Okey. Ukur Okey. dulu. Nak tampal tu pun ada alat dan bahan untuk menampal. Kita guna bahan apa cikgu untuk menampal? Okey, kebiasaannya kita boleh gunakan gam lah. Okey. Baiklah. Gam glue stick yang biasa ni. Ataupun kita boleh gunakan ni, pelekat dua muka. Pelekat dua muka. Pelekat dua muka. Bila kita buka tu dia boleh gam atas bawah kan. Baiklah. Dan satu lagi yang lebih profesional lah. Tapi murid-murid di sekolah mungkin tak ada kan. Kita boleh gunakan Apa tu, ni. cikgu? Gam sembuh ni. Ada ke? Ada. Tak pernah nampak ni cikgu. Dia punya nama tu dipanggil spray mount. Gam sembuh. Dia boleh kita spray je. Tapi penggunaannya agak berbahaya lah. Takut masuk kena hidung dan sebagainya kan. Boleh kena pakai pelitup pelitup muka muka lah. Okey. Okey, Chris. Cikgu, Chris dah ukur dah cikgu. Okey. Cikgu bercakap-cakap lupa nak mengukur. Tapi tak apa. Cikgu letak dulu agak-agak. Tak ada masalah. Okey, Chris. Tengok. Fokus. Fokus. Jadi, untuk melekat, untuk tampal ni, Chris nak gunakan glue stick ya cikgu? Boleh. Okey. Tak ada masalah. Alright. Baiklah. Okey. Cikgu nak gunakan double pelekat dua muka. Kita tengok. Dia punya ketahanan, keupayaan dia tu sama tak? Alright. Oh, semangat tu. Kena pastikan cikgu dia lekat betul-betul ni. Ya, betul. Supaya dia tak tercabut kan. Nampak Mana lebih senang? Guna gam ke guna pelekat ni? Saya rasa guna gam lebih senang cikgu. Kan? Sapu je kan? Ya. Yang ni nak kena tampal, nak kena buka pula. Ambil masa sikit. Ya. Tapi tak apa. Sebab kita nak tunjuk pada murid-murid di rumah. Okey. Ambil masa sikit. Okey. Cantiknya Chris. Cantik tak? Okey, Chris Karya tahu tak abang Chris Chris. guna warna tu warna dalam kumpulan warna apa tu agak-agak? Kumpulan warna sejuk? Betul. Kumpulan warna sejuk. Okey, ini cikgu punya. Dah siap. Okey, dah siap karya kita. Dah siap tampal pada kita punya bingkai lah. Kita dah buat bingkai. Okey, kalau murid-murid di sekolah, untuk tahun 6, kita akan buat satu caption kat bawah ni. Caption tu yang akan menerangkan tentang karya kita. Tajuk dia apa, bahan apa, siapa pemilik karya tu. Tapi di sini cikgu tak tunjuk lah. Sebab kita lebih fokus kita kepada menghasilkan lukisan menggunakan tertingkap fokus. Okey. Cikgu nak buat caption tu boleh gunakan pen saja kan? Kita potong kertas lebih kurang besar ni kat bawah. Okey. Tulislah guna pensel pun boleh, guna pen pun boleh. Tapi kalau untuk murid-murid yang canggih sikit, dia cetak. Dia buat dekat komputer kan, letak logo sekolah. Wow. Ada signature kat situ Dahsyat. Untuk buktikan yang ini Abang Chris yang buat? Ya, betul. Hebat tu. Okey, Chris. Jadi kita dah kongsikan sikit bagaimana cara mudah untuk kita menghasilkan lukisan pada hari ini. Okey. Seterusnya cikgu? Seterusnya cikgu nak share sedikit, nak kongsikan sedikit penggunaan bahasa seni visual.
yang ada dalam karya kita ni hari ni. Okey. Okey, bahasa seni visual ni sebenarnya istilah yang digunakan dalam pendidikan seni. Kita tak boleh nak tengok pada bahasa Melayu, matematik. Dia ada istilah dia. Betul. Seni pun ada istilah juga. Ada. Yang seperti cikgu tunjukkan apa ni yang cikgu sebutkan sebelum-sebelum ni lah, garisan, rupa, jalinan, warna, ruang dan bentuk. Boleh tak cikgu jelaskan sikit Okey, lebih? sukalah cikgu kongsikan. Kalau Chris tengok di sini, apa yang paling menonjol pada karya cikgu ni? Tiang, betul tak? Tiang. Tiang ni sebab dekat depan kan, Ya. dia nampak lebih menyerlah. Okey, kenapa tiang ni lebih menyerlah? Sebab satu warna, dia warna cerah. Okey, dia putih kan. Jadi kita gunakan pen penanda untuk kita buat garisan. Jadi fokus tu nampak lebih pada tiang ataupun anjung depan rumah lah. Okey. Tapi nak mencantikkan dia, nak menaikkan dia punya seri tu, kita gunakan warna. Warna merah pada bunga, ada merah, ada kuning, ada hijau. Kat situ wujudnya harmoni. Harmoni adalah bahasa seni visual dalam prinsip rekaan. Okey. Okey. Jadi garisan dah ada. Kalau kita tengok ada banyak garisan ni. Ya. Okey, ada garisan lurus, ada garisan melengkung, ada garisan yang cikgu buat berserabut. Ya. Okey, ada garisan bergerigi kalau kita tengok kat situ. Sebenarnya banyak garisan, kalau ada lebih kurang dalam 20 garisan sebenarnya. Wow. Tapi cikgu tak mampu nak cerita semua kan. Ya. Jadi cikgu cerita sikit apa yang terkandung dalam ni. Okey, Kemudian ada rupa. Kalau kita tengok ada rupa, rupa ni lah tiang, tingkap, pintu, okey, bunga. Kemudian ada bentuk. Kalau tengok sini, ini yang dikatakan bentuk ilusi tadi, Chris. Bentuk ilusi. Bentuk ilusi. Kita nampak ni tiang. Tapi kita tak boleh pegang. Tapi kita tahu ini tiang. Macam mana dia terhasil? Bila mana ada tone di situ. Okey, ada tone. Nampak tak? Ada sini cerah, sini gelap kan? Jadi terhasilnya tone. Maka di situ jadinya bentuk ilusi tadi. Okey. Kemudian satu lagi, ruang ilusi. Ruang tu bila berlakunya pertindihan objek. Contohnya bunga ni berada di depan pagar. Pagar berada di depan tiang. Jadi dia berlaku pertindihan, maka kat situ wujudnya ruang ilusi. Ruang ilusi. Okey. Sekarang kita untuk tengok Chris pula. yang Chris punya. Paling jelas dapat kita lihat di sini. Inilah garisan. Paling jelas sekali garisan pokok kelapa yang terhasil daripada batang dia dan juga rimbunan daun ke atas tu. Ya. Okey, nampak garisan tu kata apa, teguh. Kemudian garisan-garisan yang ada di pondok-pondok ni kita nampak. Okey, kemudian penggunaan warna sejuk. Adanya warna biru, warna ungu dan juga warna hijau. Bila digabungkan tu, dia masuk dalam kumpulan warna sejuk. Dan campuran di bawah ni warna panas. Warna panas seperti merah, kuning dan juga jingga. Kalau tengok di sini kan, nampak seolah macam ada cahaya datang daripada depan dan juga cahaya daripada belakang. Okey, jadi kalau sini pun ada juga ruang ilusi. Ada ke cikgu? Ada. Kalau kita ada pondok kecil di belakang, ini pondok yang besar di depan. Kat situ kita nampak ada ruang di tengah-tengah ni. Kemudian ada gunung sedikit kat belakang tu. Mungkin tak berapa nak perasan kan. Ya. Kemudian antara dua pokok ni tadi, pokok yang lebih tinggi, yang rendah. Yang ni kita andaikan dia ada di belakang. Sebab dia lebih kecil. Kat situ wujudnya perspektif tadi. Perspektif. Ya, perspektif. Itu yang dapat cikgu kongsikan lah. Okey. Untuk Cikgu, karya apa ni. perbezaan ruang ilusi dan juga ruang nyata, cikgu? Okey. Ruang ilusi yang terhasil daripada lukisan ataupun catan. Contohnya Chris tengok sebelah Chris tu, ada catan bunga cempaka tu kan. Cantik juga. Okey. Yang itu karya dua dimensi. Kat situ adanya ruang ilusi. Okey. Kalau ruang nyata seperti ruang yang kita ada sekarang ni. Yang kita sekarang. Ruang di antara kita ni ada jarak kan 1 meter. Ruang nyata. Ya, ruang nyata. Faham. Tapi dalam karya dipanggil ruang ilusi. Yang ruang mana ruang tu kita boleh tengok tapi kita tak boleh nak selami. Kita tak boleh nak masuk pun ke dalam ni. Okey, yang itu ruang ilusi. Okey, baiklah. Terima kasih sangat banyak, cikgu. Tapi cikgu, sebelum itu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan tentang apakah yang telah kita pelajari hari ini, cikgu? Okey, untuk kita pada hari ini, satu kita dah belajar bagaimana untuk menghasilkan lukisan dengan teknik yang sangat mudah menggunakan tertingkap fokus. Seperti yang Chris pegang tu. Cara mudah untuk kita melukis. Okey, dengan cara kita mengambil sudut-sudut atau bahagian-bahagian tertentu sama ada di kawasan luar ataupun daripada bahan-bahan bercetak lah. Okey. So, langkah pertama tadi kita buat apa, cikgu? Langkah pertama kita buat tertingkap fokus dulu. Tertingkap fokus, okey. Dah dapat tu, kemudian kita tampal pada kita punya lakaran. Cari bahan rujukan dulu. Bahan rujukan tadi. Bahan bercetak. Bahan bercetak. Okey, kemudian kita melakar. Lepas kita melakar, kita mewarna. Dan akhir sekali kita buat kemasan. Seperti yang ada dekat depan kita ni lah.
Sekarang ada 3 karya kan. Ya. Yang tu anak murid cikgu buat. Cikgu bawa. Ini. Yang ini Chris punya. Yang ni cikgu buat. Yang ni cikgu ambil karya anak murid cikgu. Okey. Cantik cikgu. Dia baru siap. Cikgu pinjam lah. Okey, karya dia. Tapi Chris juga nak tanya bagaimanakah prestasi Chris pada hari ini cikgu? Okey, Chris. Lulus tak, cikgu? Rasanya tak perlu cikgu nak bercakap panjang bagaimana nak prestasi Chris ni. Sangat mengagumkan, sangat hebat. Chris, cikgu tengok dekat bahan bercetak ni dengan Chris punya tu, hampir samalah. Wah, dahsyatnya. Terima kasih cikgu. Ya. Okey, Kagum cikgu tengok. Jadi berapa bintang Chris boleh dapat hari ini cikgu? Okey, kalau tengok pada prestasi Chris pada hari ini, cikgu boleh bagi 5 bintang. 5 bintang. Terbaik. Yes. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baiklah cikgu, bagaimanakah murid-murid di rumah dan juga untuk Chris nak dapatkan latihan atau bahan-bahan rujukan untuk topik hari ini? Cikgu? Okey, untuk topik hari ini dan juga topik-topik yang lain lah untuk kelas pendidikan seni, murid-murid boleh dapatkan di portal Sumberku. Yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Didik TV KPM